wabarakatuh. Oh, dia main sini lah. Dia main sini tak ajak no. Oh, tu lah. Dia tinggal sangkut siap dia. Dah, tak apanya. Okey, pagi ni kita berkasidah atas permintaan orang Kampung Baru Surau Mubarak. Dia minta kita berkasidah. Jadi kita tak baca nah. Minggu ni kita tak baca tafsir nah. Minggu ni kita baca peristiwa kelahiran baginda Nabi SAW nah. Boleh no? Janji ilmu. Nah, ya. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birraibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi di bawah dakapan rahmat Allah. Di dalam lindungan daripada rahmat dan nikmat daripada Allah. Terima kasih wahai Allah di atas kurniaan kepada kami segala-galanya kenikmatan yang kami kecapi hari ini yang dipinjamkan. Terima kasih wahai Allah. Lafaz yang paling tertinggi untuk seorang hamba yang bersyukur tidak lain dan tak bukan alhamdulillah. Hak kita kepada Allah. Hak kita. Hak Allah kepada kita memberi nikmat. Hak kita kepada Allah mensyukuri nikmat. Terima kasih ya Allah. Dan antara nikmat yang terbesar Allah hadiahkan kepada kita iaitu satu rahmat yang paling besar yang kita sebut rahmatan lil alamin. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ni bulan Maulid, disebut bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid. Bulan yang dinanti-nanti oleh perindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara sahabat-sahabat yang pandai bersyair, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Sahabat yang paling pandai mengarang syair, memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bait-bait syair dialunkan oleh Zaid bin Sabit, maka kulihat sahabat-sahabat aku jadi seperti pohon yang ditiup angin, bergoyang sendiri. Macam kita tadi, kita bawa Allahumma salli salatan, dia jadi sendiri, betul tak? Bukan saja buat, bukanlah nak menari pun kan, dia jadi dengan sendirinya. Macam tu yang Rasulullah kata, sahabat-sahabatku apabila mendengar pujian-pujian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jadi seperti pohon yang ditiup angin meliuk lentok, jadi dengan sendirinya, bukan dibuat-buat. Sebab apa? Seronok. Suka nak menzahirkan rasa gembira dengan utusan yang terhebat, utusan agung yang Allah Ta'ala pinjamkan. Jadi suka. Suka. Kalau kata tengok Nabi tu bila pun seronok. Seronok. Jadi apatah lagi andai-adanya sedikit qasidah yang ada sedikit melodi, maka terjadilah secara automatik. Jadi sendiri. Dah diprogram dah. Kita jadi macam tu dah. Okey, baik. Di antara sunnatul hasanah, perkara yang baik, jalan yang baik, kita kena kenal nasab Nabi SAW. Siapa yang ada nasab? Yang ada seni kata nasab keturunan Nabi SAW. Yang selalu kita bawa pada hari Khamis di surah Nur Hidayah. Ada ke tak ada? Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat alam maya, kalau yang ada tu boleh ikut
Ada, Kalau yang tak ada, ada. alhamdulillah, alhamdulillah. Saya hari ni suara tak apa nak clear sangat lah. Batuk. Minggu ni batuk sepanjang minggu. Boleh no? Biar dia pergi serawak pergi lah no. Bukan nak kira sedap. Kalau nak kira merdu memang out lah nah. Yang penting isi dalam dia. Penghayatan dia no. Ada ke tu? Auzubillah minasyaitanir. Kita mula dah. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nazar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Okey, sekali cukup. Cukup dah? Lain lagi kan? Tak lagi saya tak ada suara. Siapa nak bawa? Okey, kita nak cerita tentang sedikit salah silah ataupun keturunan nasab Nabi SAW. Hari ini fokuskan pada nama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Yang ini keturunan yang kelima Nabi SAW. Nenek dia. Kita panggil nenek lah. Qusay bin Kilab. Baik. Qusay bin Kilab ini, dia adalah anak kepada Murrah, Murrah anak kepada Ka'ab, Ka'ab anak kepada Lu'ay, Lu'ay anak kepada Ghalib, Ghalib anak kepada Fihrin. Fihrin. Fir, dia panggil Fir. Kita panggil Fihrin sebab kita nak berbaris. Okey. Fihrin ini di antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Fihrin tu. Anak cucu daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tu anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila hadirnya Fihrin, Fihrin ketika ini di antara penghulu yang memegang tampuk pemerintahan Mekah. Mekah masyhur dengan sebab ada Zamzam. Dengan sebab ada Zamzam. Masyhur. Arab ni kalau siapa ada air, siapa ada telaga, macam ada telaga minyak. Orang kaya lah. Kalau dia ada air. Kalau di Malaysia ni, kalau orang kata dia tu orang kaya, ada telaga minyak. Kita akan kata dia kaya. Tapi kalau di Arab, orang yang ada telaga air tawak ni, orang tu kaya. Apatah lagi zaman ni, zaman Rasulullah ni, orang tak guna telaga minyak. Mana ada kereta? Mana ada kapal terbang? Nak buat apa minyak? Jadi air yang lebih berharga. Jadi Fihrin ni dia terima kita kata pusaka daripada nenek moyang dia Nabi Allah Ismail yang pernah menjadi penghulu di bumi Makkah waktu tu. Jadi dia ambil tampuk pemerintahan. Dia memerintah. Dan dengan sebab dia orang yang paling bijak, pandai dalam selok-belok perniagaan, pandai dalam segi pemerintah, dan dia mempunyai akal yang cukup cerdik. Jadi apa juga permasalahan, sama ada masalah daripada kelahiran sampailah kepada kematian, nikah kahwin, jual beli, urusan haji. Masa tu ada dah. Ibadah haji ada dah. Ibadah haji ni ibadah paling tertua tau. Daripada zaman Nabi Ibrahim. Yang kita dah buat manasik haji tu adalah daripada zaman Nabi Ibrahim. Tapi bila mai dapat dekat jahiliah, dia tukar menjadi macam-macam. Jadi Fihrin lah yang menguruskan jemaah-jemaah haji. Maka Mekah menjadi tempat tumpuan. Jadi
Orang yang bijaksana ni, orang yang pandai dalam segala selok belok hal ehwal dunia dan juga akhirat, digelar sebagai Quraisy. Firin ni diberi gelaran Quraisy. Ini yang kita sebut kaum Quraisy. Kaum Quraisy tu asal daripada Firin lah tadi ni. Nah, dan daripada Firin tu lahirlah anak-anaknya seterusnya. Nah, okey baik. Kemudian dalam pemerintahan Firin ni, dia berjaya menakluki beberapa kota yang lain dengan kecerdasan akal dia. Biasalah, bila raja tu dah berkuasa, maka akan timbullah rasa iri hati pada raja yang nak bersaing sama-sama naik. Di antaranya Raja Rum dan juga Parsi. Nah, cuba menghancurkan Firin. Parsi tu lebih kurang wilayah lah. Nah, dia di antara yang disebut Jazirah Iran yang kebanyakannya Parsi hari ini dia diduduki oleh puak-puak pelampau. Puak-puak pelampau. Daripada dululah sampai ke hari ini. Nah. Dan Rom ni dia di antara negara-negara, kalau Amerika tu Rom. Nah? Okey. Kemudian, bila mana mereka hantar mai beberapa tentera untuk berperang. Berlaku peperangan, Mekah jatuh. Ditawan. Ni Nabi tak lahir lagi ni. Nah, lepas beberapa tahun, Mekah ditawan oleh puak, dinamakan puak Jumhur. Jumhur. Dan puak Khuza'ah yang mai daripada Parsi. Mereka lah yang nak tawan. Mereka ambil kuasa menguruskan apa yang pernah diurus oleh Firin. Dalam pada tu, keturunan Firin ni pernah lari pergi duduk di satu jazirah Arab yang dinamakan Syria. Lari duduk di sana. Demi menyelamatkan akidah. Pergi duduk di Syria. Siapa dia? Qusay bin Kilab. Tengok. Qusay bin Kilab. Maaf nak kalau saya tersalah fakta ke apa nak. Tolong perbetulkan kalau saya tersilap. Saya tahu orang dalam ni pandai-pandai sejarah ni. Perbetulkan saya kalau saya tersalah. Okey. Qusay bin Kilab ni, bila mai dia pergi buat haji. Dia pergi buat haji di Mekah. Dia tengoklah sejarah ni. Katuk nenek moyang aku punya ni. Nah, telah pun dikuasai oleh puak Zumhun dan juga puak Khuza'ah. Mereka ni dah makin sesat. Dah makin sesat. Duk menyembah berhala dan sebagainya. Kata Qusay bin Kilab, aku akan membentuk satu pasukan nak rampas balik kota Mekah. Nak ambil balik. Jadi, susahlah nak ambil dah. Nak berperang. Kita pendatang, nak berperang dengan penduduk tetap. Bukan senang. Bukan satu perkara yang mudah. Tak lain dan tak bukan, kena duduk di situ. Dia duduk. Dia dalam masa yang sama kita kata berkempen lah. Dia menakluki. Keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia Allah Ta'ala kurniakan akal yang cerdik. Andai. Kerana kecerdikan, dia boleh mempengaruhi penduduk-penduduk Mekah di kalangan kaum-kaum Khuza'ah. Dia dapat kalau kita kata majoriti undi lah. Ramai. Kerana peribadi dan budi pekerti serta kecerdasan akal dia. Dia dapat. Berlakulah pemilihan ketua. Ni lepas berapa lama lah, bertahun-tahun berlaku pemilihan ketua siapa nak jadi. Dengan sebab apa? Sebab ketua Khuza'ah tu mati. Raja dia mati. Mati nak lantik raja lain. Bila nak lantik raja lain nak kena cari siapa yang paling banyak pengaruh. Apabila dipandang-pandang tengok, Qusay bin Kilab ni banyak pengaruh. Itu nenek Rasulullah lah ni. Banyak pengaruh yang dapat diperolehi oleh Qusay bin Kilab. Kata puak Khuza'ah mana boleh. Dia ni asal dia bukan orang sini. Dia pendatang. Mana boleh. Kita kena lantik orang sini.
Kata Qusay bin Kilab, kalau nak ikut kaji sejarah, kami ni memang orang sini. Firin tu untuk nenek moyang aku dia kata. Tapi dirampas, dibunuh dan sebagainya lah. Dia ceritalah semua. Kalau tak percaya, pergi tanya orang yang paling tua dalam negeri Mekah ni. Saya tak ingat nama dia, minta ampun, minta maaf, saya tak ingat nama dia. Jumpa dengan lelaki tua di Mekah tu, suruh mai. Bila mai, dia kata lah ni, kami hormat orang paling tua ni, kami hormat kerana orang tua ni ilmu banyak, pengetahuan dia luas, halaman dia pun banyak. Jadi, tolong tunjuk dekat kami, di antara dua ketua Khuza'ah dan ketua Qusay bin Kilab ni, siapa yang layak menjadi Raja Mekah. Dia tengok-tengok, hati dia terus terpaku kepada Qusay bin Kilab. Kemudian dia kata, hang ni siapa? Qusay bin Kilab cerita salah silah keturunan dia. Sampailah kepada Firin, dia kata, ya betul. Kalau macam tu betul. Hanglah yang selayaknya menjadi Raja Mekah. Maka, dia pun terpaksa akur. Dapatlah balik tampuk pemerintahan kota Mekah tu kepada nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan berpuncanya disebut keturunan Quraisy. Pasal apa? Qusay ni layak menerima mandat sebagai Raja Mekah kerana ia daripada keturunan Quraisy. Quraisy tu siapa? Gelaran bagi Firin yang kita bawa tadi. Tu di antara sejarah keturunan ataupun sejarah nasab baginda Nabi SAW. Lepas tu, Khuza'ah ni dia busuk perut. Bergaduh, berperang. Tak puas hati. Berlaku peperangan. Sampai ketika ni Allah Ta'ala hapuskan Zamzam. Terkambus telaga Zamzam. Hilang daripada muka bumi. Tak ada. Susah bila tak ada air. Susah sangat bila tak ada air. Sampai berapa keturunan? Sampai kepada Abdul Manaf. Sampai kepada Hashim. Sampailah kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu orang Nabi kan? Sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hidup dia bermimpi. Ada satu mata air yang terbit keluar. Kedudukannya berdekatan dengan Kaabah. Kaabah ni memang ada. Bangunan pertama dibina di dunia Kaabah. Paling tua. Lepas tu, dia mimpi bukan sekali, tetapi berkali-kali. Abdul Muttalib ni mimpi berkali-kali. Ada mata air yang terbit keluar kat situ. Bila dia bagi tahu, masa tu tak ada orang bijak pandai yang nak menafsirkan mimpi. Hanya berbicara sama-sama kawan. Dia tak suka duk pergi tilik ahli nujum. Dia kata, jomlah kita pergi tanya ahli nujum. Dia tak mau. Bila dia tak mau, kawan ni tukang bawa pergi. Tak apa, kalau hang tak mau pergi, tak apa, aku pergi. Pergilah kawan dia ni, tanya ahli nujum. Ahli nujum ni memang wujud daripada zaman Nabi Allah Nuh lagi. Tak ada dah. Kita panggil tukang tengok, tukang telik. Cerita dekat dia macam ni. Baik. Ahli nujum kata, ni bukan nak amat kata ahli nujum tu betul. Memang ada mata air di bawah Kaabah. Memang ada, dia kata. Tapi korek. Surah Abdul Muttalib, korek. Ada. Mana ahli nujum tahu ni? Ahli nujum pun, dia tahu melalui jin dia. Kata Tok Bomo tu dia kawan dengan jin. Jin ini, kata Rasulullah SAW, dia bersifat tahu peristiwa yang telah lalu. Dia yang suka curi dengar di lapisan langit pertama. Yang Allah Ta'ala duk bubuh panah petiak. Yang kita duk tengok berkilat naik ke atas tu. Duk panah dia lah. Jadi dia nanti duk curi dengar. Dia tahulah. Pasal jin ni dia hidup ratus tahun, ribu tahun dia hidup.
Kemudian, bila mana bagi tahu kepada Abdul Muttalib pergi. Dia kan tak suka jumpa Tok Nujum. Bila ramai cerita, macam kita lah. Aku pergi menengok kata macam ni. Walau tak percaya. Tapi rasa-rasa macam nak percaya je. Cakap tu lah. Okay. Dia pergi di dekat dengan Kaabah, dia korek tak jumpa, tak jumpa. Sampailah betul-betul punca mata air Zam-Zam yang pernah terbit daripada hujung kaki Nabi Allah Ismail. Keluar mai. Keluar mai. Ayat ni. Yang ni lah yang orang kata Zam-Zam dia kata. Nah, yang satu ketika dulu pernah ada masyhurnya Mekah daripada sumber air ni lah. Sampai hari ni sumber dia masyhur lah. Jadilah balik. Dia di antara orang pertama yang menemui Zam-Zam. Siapa dia? Abdul Muttalib. Okey. Masa selepas Qusay. Selepas Qusay hilang. Masa mai Abdul Manaf, masa mai Hashim, dia pun susah. Tak ada ayat. Mai kepada Abdul Muttalib, jumpa balik. Okey. Kita sambung dengan qasidah Rindu Madinah. Masya Allah. Rindu dah? Rindu ya Allah. Cari, saya pun baru nak cari tang mana lah dulu. Okey. Boleh nak? Ikut samalah bagi pedas sikit. Bagi bergema surau kita. Okey, situ rindunya daku, kita kata rindunya kami, okey? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina. Rindunya kami kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Sama-sama. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, bekat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu Allah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu Allah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang
belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak. Tiada berdaki umpama pantulan perak. Dahinya yang luas, anak matanya hitam. Cahaya berhias, menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas, lalu memeluk Islam. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan. Lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Helaian bulunya tetapkan terus wujud. Hanya balasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung. Dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu, 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 Allah, Allah, Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi. Sukakan bersugi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap bekas cucian hati. Takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan. Segala petuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah. Membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud. Sekalipun maksum, sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu, Allah.
Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Lagi sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rindu Madinah ni satu syair yang telah pun dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ni siapa? Penyusun kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya ingat berapa tahun yang lalu kita mula baca, kita cerita tentang At-Tirmizi ni siapa. Dia di antara imam yang buta matanya kerana terlalu banyak menangis. Dia menangis sebab apa? Rindu sangat dia pada Rasulullah. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menjadi penziarah yang tetap. Sebulan sekali dia akan ziarah Raudhah. Kerana di Raudhah itu adanya makam Nabi SAW. Setiap kali nak balik, nak tinggal bumi Madinah, dia menangis. Kita pun sampai hari ini bila berpeluang jejak kaki ke bumi Madinah, hati rasa sayu. Tak nampak apa lagi. Baru nampak di kejauhan menara Masjid Nabawi. Hati dah berdebar-debar. Air mata mengalir. Tak tengok, bukan tengok makam. Baru tengok menara. Bila dah sampai jejak-jejak kaki, subhanallah. Rahmat dan nikmat dapat jejak kaki ke bumi Madinah. Dapat merasai kemanisan beribadah di sekitar kota Nabawi, kota Munawwarah. Sampai orang kata hari keempat, kelima, esok kita akan berangkat ke Mekah. Adanya ziarah wida'. Ziarah mengucap selamat tinggal. Ketika doa dirafakkan, dipanjatkan. Hati pilu, hati sedih nak tinggalkan Nabi. Jumpa tak? Jumpa tak? Tak jumpa pun. Tapi masing-masing menangis. Nak tinggal Nabi entah bila nak main pula. Kami ni miskin ya Allah. Kami tidak mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk datang selalu. Untuk menagih kasih dan rindu daripada Rasulmu. Tapi panggillah di antara rangkaian-rangkaian doa. Panggillah kami ya Allah. Panggillah kami ya Allah. Jemputlah kami. Hamku bulana. Jemputlah kami. Jemputlah kami. Undanglah kami lagi. Insan fakir seperti aku. Mungkin tak layak untuk menduduki kota Munawwarah. Insan berdosa seperti aku memang tak layak bertemu dengan Rasulullah. Tetapi tahulah, aku amat merindui dia. Tangisan inilah yang membuatkan Imam At-Tirmizi jadi buta. Kalau kita tengok di antara baik-baik dia, rindunya daku kepada bumi Madinah. Takkan terubat walau sudah ziarah. Takkan pernah terubat. Sentiasa nak pergi. Punya susah lah nak pergi Mekah, Madinah ni susah. Macam-macam syarat dia letak. Tambahlah ni lepas dia bubuh Ismarna. Dia bubuh Tawakalna. Lah ni dia buat baru pula nusuk. Daripada Malaysia lagi. Kena matuk-matuk yang 86 tu. Nak duk main smartphone. Telefon pintar ni. Satu masalah. Carilah minta tolong orang tu. Kalau dia minta tolong orang sangat-sangat, orang marah. Kesianlah kat dia. Teriaklah berjurai. Yang kata, kalau macam ni, matuk tak boleh masuk Raudhah lah, teriak. Sebab tak boleh masuk Raudhah. Sebab dia punya Ismarna tak boleh berfungsi. Dia punya nusuk. Nak pergi cari tang mana menatang tu. Telefon ada, anak cucu pakat beli. Mak nak pergi umrah, beli bagi. Macam tikus pegang masjid, dia kata nak tengok macam mana. Baca pun tak nampak, dia kata. Allah kesiannya. Undang-undang manusia hari ni, jahat tau undang-undang tu. Undang-undang ni saya kata jahat. Duk bubuh macam-macam syarat.
Bukan kami Nabi buat maksiat nak jumpa Rasulullah pun. Ha? Macam ni yang buat kami tu. Mereka dijajah lah. Sebenarnya mereka dijajah. Lagi Arab Saudi main tangkap saya. Ha? Kerajaan Arab Saudi mereka dijajah oleh Amerika. Amerika tu Yahudi. Ha? Ha. Kalau boleh, hampa tak usah pergi ziarah dia. Walhal dia tak tahu. Di hati umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tertanam teguh, dah terpahat kukuh rindu dan cinta kami kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak boleh goyang? Siapa tak boleh buang? Ha? Walau kami dilayan seperti anjing, kami tetap hadir. Kami tetap datang. Inilah kenapa di antara sebab Imam At-Tirmizi menjadi buta walhal dia boleh masuk. Ha? Duduk di makam. Duduk terus di sebelah makam. Ha? Betul lagi kita tu. Yang duduk dengar saja. Dengar. Orang tu nak pergi umrah, pergi ziarah. Nak tumpang sedekah sikit. Yang sedih bila bersalam dengan dia. Kirim salam pada Nabi SAW. Hati getar. Air mata mengalir. Kenapa? Ya Allah, tak tahu nak abang. Rindunya tak tahu nak abang. Hanya yang pernah saja yang boleh merasa kerinduan tu. Jadi Imam Tirmizi terus membuat qasidah syair yang kita baca tadi, cerita tentang bagaimana Jabir bin Samurah bertemu dengan Nabi SAW. Satu malam bulan yang penuh cerah, kata Jabir bin Samurah. Nah, aku nampak Nabi mai dalam bayang-bayang malam berpakaian merah. Dia kan putih merah, kulit dia keputihan, putih kemerahan. Ha? Ada dengan serban hitam dia. Aku pandang bulan, aku pandang kepada wajah Rasulullah. Ternyata, kata dia, aku bersumpah. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Itu hadis sahih. Sampai dia bersumpah, sumpah dia kata, wallahi Nabi lagi cantik daripada bulan. Imam Tirmizi meneruskan baik-baik syairnya, menceritakan bagaimana keadaan mata Nabi sentiasa bercelak. Sentiasa bercelak. Kita cerita dah tentang celak Nabi di dalam Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah habis Syama'il kita akan ulang balik. Bacaan kitab Syama'il ni dia ilmu yang wajib kita kenal baginda Nabi SAW. Jadi Imam At-Tirmizi cuba bongkar daripada hadis cerita tentang celak Nabi. Celak Nabi ni daripada batu ismet. Kalau kita pilih ni, yang dia bungkus di dalam plastik. Satu bungkus tu 5 rial. Tak tahu lah ni dah. Baru ni anak saya balik, dia kata 10 rial dah. Sebab lah ni ringgit Malaysia jatuh. Kita nak tukar dengan duit mereka 100 rial duit mereka. Kita kena bayar 124 ringgit Malaysia. No? Lagi teruk. Lagi teruk. Kalau 1,000 rial, kita kena bayar 1,240. Untuk syarikat-syarikat kecil, syarikat travel seperti saya, susah nak buat perniagaan hari ni lah. Sebab itu kata dunia penuh fitnah. Orang cuba nak sekat kita jangan pergi. Tapi umat Islam ni, dia cari bekas sampai dapat. Dia nak pergi juga. Apa pernah harga lagi tinggi. Kami boleh pergi. Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki. Jadi katakan celak Rasulullah ni, baginda sentiasa pakai. Dan dia pun pesan. Bila sahabat tanya, pasal apa Nabi suka pakai celak? Celak ni sebenarnya ubat sakit mata, selaput mata. Jangan dah berselaput baru nak pakai celak. Pakailah belum berselaput. Ni dah nanti aku ni mata kelabu. Orang kata kalau mata kelabu pakai celak Mekah. Orang kata kalau mata kelabu, elok dah kelabu dah. Pakailah daripada awal. Kan dia duduk di dalam bekas.
Besi tu kan keteng. Orang tak mau lah. Tak ada standard. Kayak gitu. Bagus nak. Saya sampai hari ni saya tak kerti pakai celak pensel. Saya pakai celak muka tu. Hari kecil-kecil. Tapi buta jugalah. Kabun teruk juga. Nah. Kabun teruk juga. Saya tak pakai cermatan ni tak boleh baca tu ni. Nah. Dia nanti apa kita pakai dia. Cara pakai dia. Mulakan dengan mata kanan. Tarik 3 kali. Tarik besi. Hati-hati kalau yang tak pernah. Nah. Tarik cucuk je mata. Tiga kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baru di sebelah kiri. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mata tak terang pun, habis sangat dia taklah buta. Nah. Okey. Dia kata, Nabi ni dia kata, istimewanya, dia nampak orang mai kat belakang. Seolah-olah ada mata dia di belakang. Kalau sahabat kata mai yang duk lari-lari kat belakang, dia tahu siapa yang ada di belakang. Biasanya Nabi bila berjalan, yang ni dalam Syama'il. Kita baca. Bila sahabat jalan belakang, Nabi akan tarik mai ke depan. No? Nabi akan tarik mai ke depan. Dia tak suka orang jalan belakang dia. Dia rasa dia membelakangkan kawan. Kemudian, kata Sayyidina Ali, Nabi ni dia tak ada bayang. Dia tak ada bayang. Kalau tengok, apa dia bukti? Rambut yang masih, yang kita baca helaian bulunya tetapkan terus sujud. Rambut dia ni tak reput. Sampai hari ni ada. Dia pun nak bukti betul ke rambut tu milik Rasulullah SAW. Dia pun letak di bawah lampu. Tak ada bayang. Memang tak ada bayang. Betul. Sah. Itu yang dikatakan helaian bulunya tetapkan terus sujud. Ada. Sampai kiamat dia takkan reput. Ada satu-satu. Di Museum Topkapi di Istanbul. Ada di Tonto Mesir. Ada. Ada ditunjuk di dalam bekas tu. Di Masjid Sidi Ahmad Badawi. Sidi Ahmad Badawi. Ada satu rambut dia di situ. Memang dia suluh dengan lampu. Dia tak ada bayang. Itu jasad Rasulullah. Istimewanya. Dia tidak berbayang. Dan keistimewaan dia nampak apa yang mai kok belakang. Kemudian kan dia cerita Nabi jalan laju macam turun bukit tu. Kalau lah Sayyidina Ali masa ni kecil lagi. Kalau jalan dengan Nabi kena berlari-lari anak. Budak-budak kan kaki pendek. Nabi jalan laju macam turun bukit. Macam kita jalan turun gon tu. Macam mana lah? Lajulah. Lajak. Dan keadaan telapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam penuh dan berlekuk. Kemudian fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam peluh Nabi wangi macam kasturi. Keistimewaan dia kalau Nabi sentuh kepala budak tu balik pergi kat bapak dia ke kat mak dia, bapak dia nanti tahu. Han jumpa dengan Rasulullah kan ya. Pasal apa? Sebab kepala budak tu akan bau harum sampai petang. Jadi, pada jasad Nabi tu, dia suka pakai minyak wangi. Padahal baginda kalau tak pakai pun dah wangi. Macam tu juga mata dia. Dia memang dah bercelak. Tapi dia suka pakai celak. Dengan sebab apa? Dia nak suruh kita pakai celak. Dia nak suruh kita pakai minyak wangi. Sebab itu adalah jalan sunnah baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak bagi orang selesa duduk dengan kita. Janganlah sampai aku tak mahu duduk tepi dia lah busuk ketiak. Tak ada lah sampai tahap tu. Sampai orang nak hampir pun tak boleh lah, tak tahan. Kembang orang mata duduk tepi dia. Awak tahan busuk. Jadi Rasulullah nak kita orang Islam, penampilan kita kemas. Berbau harum. Bukanlah dia suruh semua minyak wangi. Kita orang perempuan ada hak dia tu. Ada hak, jangan terlampau wangi. Tak senang untuk imam duduk di depan tu. Kawan jadi imam, siapa lah punya minyak wangi ni. Tapi adalah had dia yang Rasulullah gariskan untuk wanita pakaikan. Biasanya kalau pergi Mekah tu mintalah kat dia utur linisa. Utur linisa ni minyak wangi untuk perempuan. Dia akan berpulang. Biasanya utur linisa ni putih jernih, kuning jernih. Itu minyak wangi. Out untuk perempuan lain. Out untuk lelaki lain.
Untuk perempuan dia lebih slow bau dia. Lembut, boleh cakap. Cakap orang putih pula. Lembut. Aduhlah Ustazah. Jom. Sekali. Sekarang ni kalau pi Madinah, tak sekali yang masuk tengok dia. Itu pun kalau ada rezeki. Kadang-kadang tak dapat. No? Kena tempah dari di Malaysia ni. Macam kami esok ada satu trip lagi nak pergi. Mereka kemarin dah buat tempahan dah. Tak apalah di Malaysia ni ada anak cucu lagi tolong nak tengok kat Tok-Tok tu. Tapi di sana memanglah mutawif ada. Mutawif ni kalau ramai-ramai, macam anak saya pergi baru dia kata, Mokhtar kakak buat daripada pagi lepas subuh sampai isya. Tu pun tak habis. Kakak kena marah pula dengan jemaah. Nah, sebab tak selesai kan? Banyak kerja nak kena buat. Subhanallah. Bukan mudah benda ni. Pasal siapa yang letak undang-undang ni? Allah kah? Ni dia kata lah. Kadang sangat-sangat lah. Saya memang tak setuju dengan benda ni. Daripada awal-awal dia buat tu. Penjahat tau sebenarnya. Tu. Dia pun punya keazaman. Cita-cita dia pun nak buat sampai tak ada siapa nak pergi ziarah Mekah. Tak ada siapa nak pergi ziarah Madinah. Orang serik dengan undang-undang. Dia tak tahu orang Islam ni. Lagi hang tekan, lagi dia naik. Lagi hang tekan, lagi dia naik. Itu kelebihan. Okey. Apa dia? Makin ramai. Makin panas, makin ramai. Waktu-waktu gini dia kata, pukul 10 pagi dia punya kepanasan 45 darjah. No? Punya panas dia apa? Orang tak kisah, kan? Dan kemudian kita bawa lagi kasidah satu lagi. Boleh, no? Cuba pilih tengok ada apa. Pilih tengok. Kok lah. Tak lagi Ustazah tak bagi pun kat kami yang tu. Ustazah tak bagi kami dan ni. Dia tak bagi pun. Hamko Bolana. Bolehkah Hamko Bolana? Hindustan sikit lah. No? Hamko Bolana ya Rasulullah. Hamko Bolana ya Habiballah. Hamko Bolana ya Rasulullah. Hamko Bolana ya Habiballah. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamko Bolana. Hamko Bolana ya Habiballah. Hamko Bolana. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Hamko Bolana ya Rasulullah.
Ya Habiballah, hamko bolana. Ya Rasulullah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir. Hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamko bolana ya Rasulullah. Tiap kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu Makkah. Salam kepada Rasulullah. Tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput Ar-Rahman. Tiap kali ku ingin marah, cacian ketika berdakwah, teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah. Saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belan. Saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan qiblat. Hamko bolana ya Habiballah. Hamko bolana ya Rasulullah. Saat ku membaca Al-Quran, teringatkan kekasih Tuhan. Wahyu diturun berpeluh badan, baginda Quran yang berjalan. Di saat ku ingin bersugi, teringat siwa baginda Nabi. Hingga saat dijemput ilahi, masih ingin bersihkan gigi. Manakan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi. Jika amalan setiap hari
Manakan mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmatmu Rabbi. Jika lisanku setiap hari bersalawat, namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku tersalawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku tersalawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku tersalawat hingga saat dijemput malaikat. Akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah. Izin padanya dapat ziarah, kuburkan dia di Madinah. Okey, hamko bola. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, takat tu saya punya ada. Ada lagi sambungan ke? Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar. Indah no? Indah sungguh sejarah Nabi SAW yang disebut nak, tiap kali ku memandang bulan teringat peristiwa belahan. Apa yang berlaku pada peristiwa belahan? Nabi pernah belah bulan no? Nabi pernah belah bulan dengan menggunakan telunjuk baginda SAW bagi membuktikan kepada Raja Najasyi yang baginda benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dibelahnya bulan, dipanggil bulan pada malam cemerlang gemilang, cahayanya turun. Nah, lalu dibelah dengan telunjuk baginda. Sebelah masuk di sebelah, masuk ke dalam leher baju baginda, keluar di sebelah kanan. Yang satu lagi masuk di dalam leher baju baginda, keluar di sebelah kiri, naik ke atas kepala baginda, terus kembali ke tempatnya, kembali bercahaya. Ayah tu percaya akhirnya masuk Islam bersama dengan pengikut-pengikutnya. Kan dia kata, bila aku memandang Mekah kan, batu diarah, setiap batu yang diarah. Yang disebut, kenapa? Batu-batu di antara perjalanan daripada Mekah ke Madinah, batu-batu tu pernah menerima titisan darah daripada telapak kaki
Nabi SAW. Nabi pernah luka pijak di atas dia semasa hijrah Nabi. Sebab apa? Kasut Nabi nipis berjalan di atas kerikil yang tajam. Menyebabkan tembus. Tembus. Bila tembus tikam tapak kaki Nabi. Luka berdarah. Dan peristiwa ini disaksikan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Menangis baginda Saidina Abu Bakar As-Siddiq bila mana tengok batu-batu yang ada kesan darah Nabi SAW. Betapa susahnya baginda nak bawa Islam. Susah. Dia berdakwah sampai kepada tahap tu. Sampai tapak kaki dia berdarah. Jejak batu. Dia tak berhenti. Dia tak berhenti. Dia terus juga. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq, angkat Nabi, letak di atas belakang. Kita panggil kok-kok. Tanggung Nabi di atas belakang dia. Lepas tu Nabi bagi isyarat berhenti sebab dia dengar suara nafas tercungap-cungap daripada Abu Bakar, kan tanggung orang di belakang. Penatlah sambil berjalan. Dan Abu Bakar minta maaf kepada Rasulullah sebab nafas dia berbunyi kuat menyebabkan Nabi rasa dia penat. Punya sayang Abu Bakar dekat Rasulullah ni. Tak mahu tunjuk kata penat. Walaupun dia rasa penat. Bawa di tengah belakang. Dia kata, aku cemburu. Dia kata, aku cemburu wahai Rasulullah. Aku cemburu pada batu yang menerima titisan darahmu. Kerana mereka akan menjadi saksi pada Allah nanti. Biarlah aku yang menjadi saksi bahawasanya engkau sedang membawa risalah Islam. Kemudian kan dia kata, tiap waktu ku ingin makan. Teringat baginda kelaparan. Tiap waktu ku ingin makan. Teringat baginda kelaparan. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah kenyang. Kita Allahu Akbar. Allah bagi dekat kita. Punya banyak makanan sampai tak termakan. Banyak sampai tak termakan. Nabi tak ada apa nak makan. Dan baginda tak pernah makan sampai kenyang. Kita tak pernah makan, tak pernah tak kenyang. Kalau tak kenyang, aku tak berhenti. Kenyang baru berhenti. Dia luruh macam pacak tu. Betul. Nak balik dah, kenyang. Dan nak balik. Lagi tak kenyang. Duduk tangan tu lah. Allah, ya Allah. Kena pula Nabi makan. Orang beratuk panjang. Lagi tarik muka. Apa? Pak Gunuri beratuk panjang-panjang. Yang tu pun tarik muka. Ish. Tak pandaikah kamu bersyukur wahai manusia tu? Nabi tak pernah kenyang. Kita kena ingat macam tu lah. Pas sekali dia kata, manakan mungkin dapat lari daripada mengingati Nabi. Mana mungkin kita lari daripada ingat, daripada rindu kepada Nabi. Sebab setiap amalan yang kita buat, semua ikut sunnah. Semua sunnah Nabi. Cuma harap sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang terakhir dia kata, namamu kan terus terpahat. Letak terus di hati. Di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus selawat. Sehingga saat dijemput, insya-Allah. Insya-Allah. Andai dapat ku mengucap kalimah syahadah. Sempurnakanlah syahadahku ya Allah. Di saat nyawa terpisah daripada jasad. Mudah-mudahan. Alhamdulillah selesai sedikit sejarah tentang kehidupan baginda. Sikit ni kita ambil sikit sangat. Saya bukan penyanyi sebab tu tak boleh. Napas pendek-pendek. Melodi tak pandai. Bolehlah pemborong lagu tu lah. Esok ada sehari lagi Esok ada sehari lagi di masjid Umar Abdul Aziz. Mereka pun nak juga. Kan? Kalau kata kat tempat sini buat, tempat sana buat. Mereka pun nak juga. Jadi esok kalau siapa-siapa nak pergi, esok saya ada tema. Kita guna tema Sidi Ahmad Badawi. Tema kerohanian warna merun hitam. Warna merun hitam. Merun merah tua. Merah hati. Mereka cakap orang putih pula. Warna merah hati merah tua. Merah manggil. Orang tua-tua dulu kata Dengan warna
Warna merah waktu yang sama lah. Dia pun nak juga. Tapi saya bawa satu kasidah lain sikit lah. Lain sama, satu kasidah lain. Saya suruh dari Papa Tua State, insyaAllah lah. Mak, kita bawa lagu yang kita bawa di Dewan Selawat baru ni. Marhaban ya Rabi'. Marhaban ya Rabi'. Selamat datang wahai Rabi'ul Awal. Siapa yang ikut pergi Dewan Selawat baru ni, kita bawa Marhaban ya Rabi'. InsyaAllah, besok kita bawa. Minta jangan tak ada suara. Tak ada suara kena import nyanyi luar negara. Esok tak ada macam kita. Ada baca kasidah. Kasidah dan tausiah. Lena, tak apalah siapa nak pergi lah. Tapi pun tak apa. Sudah dulu minta maaf di atas segala keperangan. Okey, ya baik. Okey, kita buka aib orang yang dah mati dekat Facebook. Apa hukumnya? Haram hukumnya. Kalau kata dia tak mati lagi pun haram kalau kita buka aib. Tambahlah dia mati. Kita buka aib dia. Dia bila kita buka aib yang orang yang dah mati, dia akan disiksa daripada sebab ulangan aib dia tu. Dan kita berdosa dengan dia. Dosa kita dengan orang yang mati, paling susah kita nak minta maaf. Pasal dia dah tak ada. Kita sebut, bila kita sebut tentang aib dia, dia akan diazab. Dengan sebab kita cerita aib dia. Tambahlah kalau bubuh dalam Facebook. Lagi ramai orang tengok, lagi ramai orang baca. Dunia boleh baca. Tanggunglah dosa. Di akhirat nanti, segala kebaikan kita ni, kita kena pergi bagi dekat si mati tu. Sebab, kita dengan dia tak selesai. Patutnya dia dah mati, sudah. Jangan disebut-sebut lagi aib dia. Tutup. Tapi kita buka. Bila kita buka aib dia, segala kebaikan amal soleh kita yang kita bawa ni, esok di akhirat kita kena bagi dekat dia. Sebab apa? Sebab kita mengungkit tentang aib dia ketika hayat. Berdosa besar. Haram hukum dia. Janganlah buat kerja tu. Kalau kita nak sebut pun, kita sebutlah dia dah mati. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jangan sebut. Memang susah. Kita bila kita nak menegur seseorang tu, ibarat dakwah lah. Paling susah. Kena kuat, kena berani. Tu bekalan kita, kena berani. Macam hadis kita baca kemarin. Tengok benda tu mungkar, dia kata, falyughayyirhu bi yadih. Guna kuasa. Tak boleh guna kuasa, fabi lisan ni. Tak boleh lisan, tak boleh dengan lidah. Diam sudahlah. Tapi yang tu paling lemah. InsyaAllah. Boleh tegur. Melampau. Kalau kita tegur dengan hati, kita tak berdosa. Lagilah bagus. Kita suka ke kita benci? Tak suka. Kalau kita tak suka, kita benci, kita tak berdosa. Kita rasa benci lah dengan perbuatan mungkar dia. Kira? Saya sudah lunas yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rizqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi esok. Yes.